Kalau bukan kontrak, kenapa ini adalah suatu perkara yang macam yang seperti tidak Ucong kata? yang tidak tertakluk lagi kepada ini. Saya nak sebut satu kes oleh kerana sepam melenting sangat sebut Reza Aziz ni. Ada satu lagi kes. Kes yang melibatkan seorang peniaga yang bernama Tan Sri Lim Sumpeng, SP Lim. Tan Sri Lim Sumpeng ini telah terlibat dalam pengubahan wang haram daripada 1MDB sebanyak 4 juta ringgit. Tetapi apabila dia dihadapkan oleh SPRM dengan tuduhan ini, beliau telah meminta peguamnya juga untuk membuat satu letter of representation kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 20/10 tahun 2018 semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, dihantar kepada Datuk Seri Syukri Abdul, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM pada masa itu. Apa yang berlaku, ahli-ahli yang berhormat? Surat daripada peguam ini telah diminta untuk diminitkan, untuk ditulis minit. Ini lagi berat. Ditulis minit oleh siapa? Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-7 pada masa itu. Di mana Perdana Menteri yang ke-7 telah menyatakan dalam surat representasi Yang Berhormat, saya percaya surat representasi Yang Berhormat Sepang dalam klien dia pun tak ada orang minit. Ini ada minit. Minit dia berbunyi, saya berpendapat penyelewengan oleh mantan Perdana Menteri tidak boleh disalahkan Tan Sri Lim. Ini minit dia ni. Oleh itu, pembekuan akaun pribadinya atau syarikatnya tidak boleh dikekalkan. Sign 5 hari bulan Disember tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia. Cop. Perdana Menteri Malaysia. Ya, Bomak Kota Baru, Al-Alan cakap, AMLA cakap juga bahawa pekan juga dia parti bersalah dalam K AMLA. Cakap juga. Kena adil lah. Apa berlaku kepada surat ini, Tuan Yang Di-Pertua? Surat daripada peguam kepada Tan Sri Lim Sompeng yang dialamatkan kepada Ketua Pesuruhjaya Pilihan Raya, diminitkan oleh Perdana Menteri, diminitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada masa itu. Minitnya berbunyi begini. Yang Berhormat AG. Ini tulis, Yang Berhormat AG, please leave the freeze on account as requested by Yang Amat Berhormat. Ini campur tangan politik ini, jangan campur tangan politik. Dahsyat. YBAG, saya repeat, please leave the freeze on account soalan siapa as ni? requested Soalan by wakil rakyat mana yang tanya soalan ni? Bertarikh 19/2/2009. Ini adalah satu minit yang telah dibuat di atas surat daripada seorang peguam kepada seorang yang dituduh melakukan perkara ini. Kemudian Tuan Yang Di-Pertua, ekoran daripada perkara ataupun minit di atas surat representasi kepada peguam negara, maka peguam negara ni telah membalas surat. Peguam negara tulis surat kepada siapa? Bukan kepada peguam yang membuat rap, kepada Yang Berhormat Lim Guan Eng, Minister of Finance. Apa tanggungjawab peguam negara terhadap Menteri Keuangan? Apa dia kata di sini? YB Minister, I refer to YB's letter. Maknanya Minister of Finance menulis surat kepada AG. I refer to YB's letter dated 31st May 2019 pertaining to the release of monies in bank accounts belonging to Tan Sri Datuk Lim Sompeng. Refer. Okey. Kemudian seterusnya, saya nak baca yang relevan saja. Yang ini dia beritahu secara ni. According, it is further noted that Tan Sri Lim had on 26 October 2018 agreed to return a sum of 330,000
being the sum equivalent to illicit proceeds received from the former Prime Minister Najib Razak in relation to SRC scandal. This was pursuant to an agreement reached between MACC and Tan Sri Lim, which must be respected. The said sum 330,000 has been paid to MACC. Accordingly, I have instructed MACC to lift all the freezing orders on Tan Sri Lim's bank account. MACC hopefully take the necessary step as soon as possible. Arahan daripada Kota Baru Peguam boleh. Negara Kota Baru boleh. kepada Takut lah. MACC Kota Baru supaya boleh. tarik balik. Sudahlah Sepang, duduk je lah Kota Sepang. Baru. Sepang ambil Kota duit Baru boleh. 4 juta. Kota Baru tahu tak? Bayar balik Dengan pendedahan ni Kota Baru merosakkan. Apa Duduk beza Sepang, di sini? Sepang duduk. Duduk je Sepang, jangan memekak lah situ. Kami pekan di dalam pembicaraan. Bukan melibatkan SRC. Pakai kertas jangan main wayang ni. Pakai kertas saja. Siapa pun boleh tulis. Siapa ada nampak sana? 65% dibayar balik. Puan Speaker, ini Tuan Speaker, dia Dalam menyatakan kes SRC Reza Central Aziz. ni, Apa lagi dia dia menjejaskan nanti peluang untuk Document Wabi Pekan dalam kes speaks Mahkamah louder Agung nanti. than words. Jangan main-main ni, bahaya ni. Ini nanti Dokumen Wabi ini Pekan sama bercakap tahu. lebih kuat daripada semua orang, termasuklah Sepang sendiri. Document speaks louder than words. Come on lah. Your Mana action ni is tu? louder lah. Tengok dengan kianat ni. Sepang, nanti malu lah louder. Sepang. Come on lah. Sepang, malu lah. Kota Baru minta sikit. Menteri Kota korang Baru. Sepang. Malu lah Sepang. Saya Hari ni Yang Muhammad. Yang Tuan Muhammad. Ketua, Ya. Yang Muhammad. Yang Muhammad ada 8 minit lagi, 8 minit lebih. Kalau Yang Muhammad tak nak jawab secara lisan, Yang Muhammad boleh jawab secara bertulis lah pada soalan-soalan yang lain. Kota Baru, Soalan-soalan Kang lain minta saya sikit tulis. Kota Baru. Next point. jadi saya nak simpulkan dalam kes Reza Aziz Tuan Yang Dipertua bahawa apa yang telah dibuat oleh mahkamah adalah berdasarkan undang-undang tanpa campur tangan daripada kerajaan sama ada Prime Minister ataupun Menteri Keuangan sebagaimana di zaman sebelum daripada ini. Kota Baru, Kang minta sikit. Boleh? Tuan Yang Dipertua, Kang minta sikit. tak apa saya dah selesai tajuk ni Kang, minta maaf. Sikit je. Tuan Yang Dipertua, saya nak Tak sebut wani satu tu. lagi kes. Satu lagi kes yang menjadi buah mulut dan juga menjadi persoalan di dalam masyarakat kita. Ini termasuklah Sepang. Lepas ni Sepang boleh tanya. Sepang mengatakan kenapa bekas ketua menteri Sabah dilepaskan. Sebenarnya bukan lepas. Dilepas dan dibebaskan. Kes ditarik balik yang berhormat Sepang. Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Musa Aman, mantan ketua Menteri Sabah, telah didakwa melakukan kesalahan di bawah 2 akta, iaitu satu akta rasuah tahun 1997 dan juga di bawah akta AMLA 2001. Apabila ada aduan berhubung dengan bahawa beliau melakukan kesalahan ini, pihak SPRM telah mula membuka kertas siasatan pada bulan April tahun 1997 lagi. Mengikut Akta Pencegahan Rasuah 1997 pada tahun 2009 bulan Mei. Kes di bawah AMLA telah dibuka kertas siasatan pada bulan November tahun yang sama 2009. Oleh kerana kerajaan pada masa itu menganggap kes ini merupakan kes yang besar dan melibatkan keuangan yang besar dan juga melibatkan institusi perbankan di luar negara, maka kerajaan pada masa itu telah menumbuhkan suatu joint operation untuk siasatan yang dijalankan bersama oleh SPRM Malaysia dan juga satu badan yang dinamakan Independent Commission Against Corruption, ICAC, iaitu sama dengan SPRM Hong Kong. Pada tahun 2010, setelah hasil siasatan diteliti oleh Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah menemui satu kesimpulan bahawa wang yang dibekukan di Hong Kong, iaitu sebanyak 47.6 juta USD,
yang dikaitkan dengan Tan Sri Musa Aman, sebenarnya pada pandangan AG pada masa itu, Tan Sri Gani Patair adalah satu dana politik ataupun political fund milik UMNO Sabah. Itu dapatan daripada peguam negara pada masa itu, bukan kerajaan. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 itu juga, peguam negara telah berhubung dengan ICAC di Hong Kong, iaitu SPRM Hong Kong, bertanyakan apakah dapatan ataupun finding daripada ICAC terhadap siasatan duit yang disimpan di beberapa bank Hong Kong. Pada 14 hari bulan 10 tahun 2011, ini tarikhnya, ICAC Hong Kong mengesahkan dengan SPRM Malaysia bahawa mereka dapati tidak ada kes di dalam kes Tan Sri Musa Aman. ICAC memutuskan untuk melepaskan pembukuan akaun Tan Sri Musa Aman di Hong Kong. Pada 12 bulan 7 tahun 2012, Tan Sri Gani Patair selaku peguam negara telah berbincang dengan peguam cara negara pada masa itu yang bernama Datuk Tun Majid dan bersetuju untuk mengklasifikasikan kes ini sebagai kes NFA, no further action. Tidak ada apa-apa tindakan yang diambil. Habis pada tahun 2012. Tiba-tiba pada bulan Jun 2018, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mungkin atas desakan politik dan sebagainya, SPRM telah diarahkan untuk membuka semula kertas siasatan ini untuk siasatan lanjut. Akhirnya, atas arahan juga, pada 5 November tahun 2018, Tan Sri Musa Aman telah dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur dengan 35 tuduhan rasuah melibatkan wang berjumlah 63.3 juta USD dan ianya disimpan di 8 bank dan institusi keuangan di Hong Kong, China dan Singapura. Itu bulan November 2018. Pada bulan Mac 2019, sebanyak 16 lagi tuduhan tambahan di bawah Akta AMLA telah dikenakan kepada tertuduh ini, menjadikan semuanya 51 kes. 16 di bawah rasuah, 35 di bawah AMLA, menjadi 51 kes. Tetapi pada 8 Oktober tahun 2019, pihak pendakwa raya di bawah Tan Sri Tommy Thomas telah mengarahkan supaya 5 daripada 35 kes rasuah ditarik balik. Ini zaman pemerintahan PH. Charge 35 kes, akhirnya pada bulan Oktober ditarik balik sebanyak 5 tuduhan, meninggalkan 46, iaitu 30 campur 16. Pada 13 Februari tahun 2020, pihak pembelaan telah memasukkan permohonan untuk membatalkan semua tuduhan, to set aside and quash the charges, dengan izin atas alasan kes ini tidak ada asas ataupun groundless. Ini ada dalam undang-undang. Pada 13 Mei 2020, satu rap lagi dimasukkan oleh Tan Sri Musa Aman kepada AGC supaya ianya kes terhadapnya ditarik balik. Di sinilah bermula pada 5 hari bulan Jun tahun 2020, Tan Sri Gani Patair, mantan AG pada masa itu, pada antara tahun 2002 sehingga 2012, telah memasukkan satu affidavit di dalam mahkamah sebagai menyokong permohonan representasi daripada Tan Sri Musa Aman berdasarkan kepada alasan yang dinyatakan oleh Musa Aman adalah benar dan ianya mempunyai asas. Maka Tan Sri Gani Patair telah membuat satu affidavit yang secara conclusionnya menyatakan bahawa siasatan dalam kes ini menunjukkan tidak ada salah laku rasuah oleh tertuduh dan ianya adalah selaras juga dengan keputusan yang dibuat oleh ICAC. Dan selepas daripada itu,
Peguam negara yang ada sekarang ini bukan saja peguam negara yang ada pada masa itu, Tan Sri Gani Pataim menyatakan dalam affidavitnya, beliau bukan membuat keputusan secara berseorangan. Sebaliknya, beliau telah membuat perbincangan dengan beberapa pegawai-pegawai tinggi yang berkenaan, antaranya Datuk Seri Tun Majid Tun Hamzah, Ketua Bahagian Pendawaan Jabatan Peguam Negara, Tan Sri Abu Kasim Muhammad, mantan Ketua Pusuruhjaya SPRM, Datuk Seri Mustafa Ali, mantan Ketua Siasatan SPRM, kesemua mereka telah membuat kesimpulan tidak ada salah laku rasuah dan penggubalan wang haram oleh Tan Sri Musa Aman. Oleh sebab itulah beliau memasukkan affidavit ini untuk menyatakan atau menegakkan suatu keadilan yang sepatutnya ditegakkan oleh seorang yang profesional di dalam perundangan. Maka atas dasar itulah AG yang ada pada hari ini, setelah juga berbincang dengan panel penilai kepada SPRM, telah membuat satu kesimpulan bahawa kes Tan Sri Musa Aman ini adalah satu kes yang tidak boleh sustain, tidak boleh menang jika sekiranya diteruskan perbicaraan di mahkamah. Inilah bagi saya satu konsep keadilan yang ditegakkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini, termasuklah oleh peguam negara yang ada pada hari ini, walaupun ianya merupakan satu kes yang sepatutnya diteruskan, tapi oleh kerana kes ini tidak kuat, penyiasatan menunjukkan ianya tidak berasas, tidak groundless, saksi-saksi utama telah meninggal dunia, saksi-saksi juga menghadapi masalah kesihatan yang serius, dan segala rekod-rekod yang sepatutnya boleh dijadikan dokumen rujukan di Hong Kong sudah tidak ada, kerana perundangan Hong Kong selepas 3 tahun segala perkara-perkara dokumen yang ada perlu dihapuskan. Semua jawapan yang lain saya akan buat secara bertulis. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Tuan Betul, tadi dia minta saya, boleh saya kamu lah, boleh boleh kita baru. Yang Berhormat, Menteri dah tak nak. Tak patut lah, tadi saya nak tanya sebab dia jawapan nanti misleading ni, saya nak kena bagi penjelasan juga. Adalah Yang Berhormat minum teh tarik Alah, sekejap Sepang lagi. buang masa je bagi Tak, lain. ini pembohong banyak ni masalahnya, Tuan Speaker. Yang Berhormat, Sepang pembohong besar, Sepang. Kataan ini floor Menteri Okey, Yang Berhormat. okey, saya tak boleh balik pembohong, Bagi tapi balik. saya nak beritahu dengan Okey, dah. YB Kota Baru, sepatutnya Tak, Yang bagilah Berhormat. peluang. Duduklah Yang Sepang, cukup, Bagilah cukup. peluang, baru ada debate. Sekarang ni saya menjemput Yang Berhormat Senator Takut Datuk ni sebenarnya, tu sebab tu tak Haji berani. Bagi banyak-banyak lepas tak bagi Silakan. kita bertanya. Yang Apa ni? Berhormat, Ni ke style kerajaan Perikatan ni? Penakut ni, kerajaan penakut ni, kerajaan yang tak mahu berhadapan Alah. dengan rakyat. Sepang tadi Tuan Menteri cak ayam, tak tahu langsung apa berlaku dah depan undang-undang. Apa lah, kalau standard? nak kita berdebat lah, jom lah. Tak apa, 2 orang lah. Apa Yang Berhormat Sepang, bekas mufti ni. Silakan Yang Berhormat. Alah Sepang, lawyer tak standard, Tuan Menteri lagi. jom lah, kalau tak sedih kita lawan lah. Minta maaf Yang Berhormat Datuk Senator.